Assalamualaikum Akak. Sudi saya perkenalkan diri. Saya Nur Aina Fasihah, pelajar tahun 1 Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya mewakili grup saya akan menubual Akak pada hari ini. Untuk pengetahuan Akak, temubual ini adalah salah satu tugasan untuk subjek kami, iaitu asas perniagaan dan pembiayaan dalam Islam. Kami diberi tugasan untuk menubual seorang usahawan Muslim. Jadi kami berminat untuk menubual Akak kerana kami tertarik dengan perniagaan nasi kandar yang Akak usahakan. Terima kasih kerana Akak sudi meluangkan sedikit masa untuk temubual yang tidak formal ini. Kalau begitu, boleh kita mulakan dengan soalan yang pertama? Boleh Akak ceritakan sedikit tentang latar belakang diri Akak dan bagaimana Akak memulakan perniagaan nasi kandar ini? Waalaikumsalam. Ya, baik-baik. Boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Suhaila binti Fariduddin. Saya berumur 31 tahun. Saya berasal dari Kedah. Saya merupakan lulusan UKM juga, dalam Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Bisnes Salaman Nasi Kandar ni saya tubuhkan bersama suami saya lah, iaitu Muhammad Nur Salaman bin Syafi'i. Dalam perniagaan Salaman Nasi Kandar ni kita dah beroperasi selama 6 tahun. Itu saja. Oh, begitu. Boleh saya tahu apa matlamat dan misi Akak selepas gelar seorang peniaga atau usahawan? Macam mana saya mula berniaga nasi kandar Salman ni, tercetusnya idea ni daripada kakak ipar lah. Sebab masa tu susah untuk dapat kerja, peluang pekerjaan pun agak terhad. So saya dengan suami fikir why not kita cuba try berniaga. Tapi pada mulanya kita tak berniaga nasi kandar, kita hanya berniaga kecil-kecilan lah. Seperti kita jual goreng pisang, kita jual buah, kita jual mie goreng. So daripada situ kita ambil pengalaman and saya kumpul modal sikit-sikit. Dan saya ada juga mohon pinjaman dari mak ayah saya sendiri untuk buka nasi kandar ni lah, sebab modal untuk meniaga nasi kandar ni agak tinggi. So kami pun taklah banyak sangat modal pada masa itu. So daripada situlah kita mula meniaga nasi kandar. Pada mula kita meniaga ayam masa tu baru 2 ekor. Masa tu susahlah untuk orang terima, sebab mungkin baru lagi kan. So lama-lama Alhamdulillah lah, dah masuk ke tahun keempat baru saya nampak orang dah mula menerima nasi kandar Salman. Orang dah mula suka, orang dah ada pengikutnya sendiri. Dan sampai sekarang lah kita ada follower kita sendiri. Macam tu lah. Cuma nasi kandar Salman ni kami lebih fokuskan kepada ayam goreng lah. Kami memang nak buat lauk lain, tapi cuma buat masa ni ayam goreng dulu kita fokuskan main killer kita lah. Dan kuah kami ada 5 jenis. 5 jenis tu terdiri pada rempah rahsia lah, yang kalau rasa dia ada rasa tersendiri dalam kuah Salaman Nasi Kandar. Boleh saya katakan perniagaan Akak ini sudah tidak asing dalam kalangan pelajar UKM sendiri. Boleh kita kata Akak punya ramai pelanggan mungkin dari pelbagai lapisan masyarakat. Jadi macam mana Akak menjaga pelanggan Akak ni untuk terus support Akak punya perniagaan? Matlamat atau visi saya lah selepas saya bergelar sebagai seorang usahawan ni, saya tak hanya fikir sekadar untuk mencari untung. Tapi memanglah tak nafikan semua peniaga nak untung. Cuma bila dah meniaga ni, saya rasa lebih kepada saya suka bagi orang makan sedap, suka bagi orang makan puas hati. Kita bagi dengan kuantiti banyak dan macam mana macam nampak saya suka kepada menggembirakan orang. Apa yang saya belajar dalam perniagaan ni kan, selepas saya jadi usahawan ni sebenarnya dia banyak sangat dekatkan diri dengan Allah. Sebab kita ni macam mana nak cakap, kita ni rugi ke untung ke semuanya dengan Allah. Kalau kata kita tak berniaga, kita tak ada duit. Contohnya kalau kita berniaga hari tu hujan, mungkin sale kita kurang. Jadi dengan Allah saja kita redha, kita tawakal semata-matanya. Dan
kita lebih dekat dengan customer, kita faham. Sebab kita pun pernah melalui masa susah-susah kita tak ada duit. Tapi bila kita dah jadi usahawan ni, kita faham bila ada student yang nak ayam besar, nak nasi banyak. Ya, kita faham. Masa kita di time dia pun, kita pun buat situasi yang sama. Dan itu saya lebih kepada matlamat saya lebih kepada sambil berniaga sambil sedekah. Dan kalau boleh cuba nak bagi yang terbaik lah untuk semua customer saya, buat bagi bersih, ikhlas. Dari segi harga tu, saya sebenarnya dengan suami tak sangatlah, bukanlah tak penting, sangat penting. Sebab apa, kalau semua orang tengok Salman Nasi Kandar ni memang niaga, orang cakap apa, ayam besar, nasi banyak, untung macam mana, orang selalu pertikaikan saya. Sebenarnya memang untung tu sikit, tapi alhamdulillah saya percaya dengan keberkatan Allah. Dan bila kita jual dengan ikhlas, kita tolong orang, kita buat sebaik-baik, insya-Allah keberkatan tu ada dekat situ. Kadang-kadang kita tak nampak, walaupun kita rasa macam tak ada untung, tapi sebenarnya kita ada duit, kita ada semua, kita boleh buat apa yang kita nak. Sebenarnya itulah kadang-kadang yang kita tak faham, yang mungkin ada segelintir peniaga mungkin akan cuba mencari untung saja. Tapi bagi saya, meniaga ni bukan, matlamat saya bukan sekadar untuk berniaga lah, lebih kepada memberi sedekah dan berbuat baik sesama Islam lah. Lebih kurang macam tu lah. Dan kalau boleh, saya nak Salman Nasi Kandar ni akan dikenali oleh semua orang. Kalau boleh, orang sebut je Salman Nasi Kandar ni, orang tahu. Kalau boleh, itulah macam matlamat saya. Macam setiap negeri akan ada setiap cawangan Salman Nasi Kandar. InsyaAllah lah, semoga Allah memudahkan. InsyaAllah. Seperti yang kita tahulah kan, akak ni bukan sahaja usahawan, peniaga, tapi akak juga seorang majikan. Bagaimana akak menjaga pekerja akak? Macam mana akak menguruskan pekerja akak? Mungkin dari segi masa, kewangan dan kebersihan mereka dan sebagainya lah. Macam mana saya jaga customer saya? Apa yang saya buat ialah saya cuba buat yang terbaik lah. Itu salah satunya lah. Kita akan macam mana cakap, kita akan sentiasa jaga kualiti, kita akan sentiasa kita akan macam kita ada buat kalau selalunya ada kita buat 10 bungkus percuma untuk student sahaja. Kadang setiap bulan ada, kadang terpulang, kadang ada customer yang minta kami buatkan untuk 50 bungkus percuma. Kadang itu salah satu kita tarik lah untuk student. Itu memang itu fokus untuk student sajalah, yang untuk makanan percuma tu. Dan kalau seterusnya, kalau ikutkan saya selalu macam mana kita lebih kita selalu kalau jumpa customer datang beli kan kat kedai, kita bertegur sapa, kita bertanya khabar, kita tanya saja kita sembang-sembang sedikit untuk kita lebih dekat dengan dia, bagi dia merasa tak kekok dengan kita. Tak kisahlah siapa pun, student ke ataupun orang luar ataupun ibu bapa mahupun anak-anak customer sekali, saya tak kisah kecil apa semua, saya akan sentiasa layan sama. Dan saya juga train staff saya untuk buat apa yang saya buat sama dengan apa yang saya buat. So dekat situ kita tengok customer pun merasa dekat dengan kita, jadi dia pun seronok. Kadang-kadang ni customer dia datang kadang-kadang bukan nak beli sangat pun. Sebab saya pernah tanya satu customer ni, dia selalu datang beli, dia kata bukan sekadar untuk nak beli nasi kandar, tapi dia suka bersembang dengan saya atau suami. Dia suka, lepas tu dia datang beli, tapi dia lebih suka macam tu, dia lebih selesa. Dia kata dia seronok. Ada setengah orang memang macam tu. Jadi dengan cara macam tu, salah satu kita dekat juga lah customer.
kita sentiasalah jaga kualiti, jaga kebersihan, jaga tutur kata. Menjadi seorang usahawan ni, tutur kata adalah sangat penting lah. Budi bahasa seeloknya yang baik adalah diperuntukkan. Memang dan saya selalu pegang kata-kata suami saya selalu ingatkan lah, customer is always right. So datanglah macam mana customer pun, perangai macam mana pun, insya-Allah kita akan cuba handle dengan cara yang baik lah. Kecuali kalau customer tu agak kurang ajar, kita cuba berbincang. Kita panggil dia, kita duduk, kita berbincang. Kalau ada customer yang tak puas hati atas sebab tertentu ke, itulah. So saya dari segi macam itulah yang saya cuba jaga. Ya, betul. Sebenarnya menjadi seorang majikan ni sebenarnya bagi saya agak sukar juga, sebab ini ialah pertama kali lah saya rasa. Sebab sebelum ni saya hanya meniaga dan saya hanya buat semua meniaga dengan suami saja. Sekarang ni saya ada 14 orang staff, dan mula-mula saya ingat benda ni agak senang je nak handle staff kan. Tapi sebenarnya nak handle staff ni adalah satu benda sangat rumit dan sukar. Dan saya banyak tanya kepada majikan-majikan yang lain, dan diorang juga mengakuinya. Betul, memang sukar. Sebab ada 14 kepala ni tak sama. Jadi dekat sama si kanan ni, apa yang saya terapkan, memang kami agak tegas. Kalau bab disiplin ni memang sangat tegas. Kalau awak semua boleh tengok lah, pekerja sama si kanan, kami memang sangat mementingkan kebersihan. Saya akan buat pemeriksaan kuku setiap seminggu sekali. Saya akan cek setiap hari Sabtu atau Khamis. Saya akan buat pemeriksaan, tak boleh pakai gelang, tak boleh pakai rantai, segala-galanya itu kita akan cek semua. Pakaian mestilah kemas, kalau boleh bersih setiap kali. Kalau nak potong, tolong masin, ataupun nak apa, pastikan tangan basuh dulu, ataupun pakai sarung tangan. Makanan yang pernah jatuh ke bawah tak boleh digunakan lagi, terus buang. Saya selalu pesan kat dia orang macam itulah semua. Kalau dari segi apa benda lah, kalau dari segi bab sikap, saya lebih suka dia orang mencontohi sikap saya dengan suami. Apa yang saya selalu buat dekat customer, cuba follow je. Kalau macam at least kalau dengan customer, kalau customer datang bertegurlah dengan baik. Macam mana kita ambil order dengan cara yang baik, dengan senyum, insya-Allah customer suka. Saya tak pernah lagi lah tengok kalau ambil order dengan keadaan senyum orang marah, tak ada lagi. So saya minta dia orang akan buat macam tu. So, dan yang paling penting, saya selalu minta dia orang, kalau customer nak apa, nak macam mana, ikut yang dia nak. Melainkan kalau kita tak boleh buat, kita boleh bincang balik. Kalau boleh, kita ikut saja, follow saja apa yang dia nak. Macam itulah. Kalau bab untuk jaga staff, memang betul lah, tak dapat nafikan, memang agak sukar. Tapi saya dengan suami selalu kita create sistem. Kami akan buat sistem. Sebab tu setiap orang ada bahagian dia masing-masing. So hang akan buat bahagian hang je. Kalau bahagian ini tak siap, saya akan cari orang yang saya tugaskan. So itulah kita buat sistem. Jadi tak adalah berlaku apa orang cakap, salah pilih kasih ataupun sebagainya. Dan salah satu lagi, saya juga pasang CCTV di kedai untuk senang saya memantau pekerja saya. Itu salah satu sistem juga sebenarnya, untuk kita tengok apa macam mana dia. Kadang-kadang saya taklah sepenuhnya di kedai. So mungkin bila time saya di close, saya tak tahu perangai pekerja saya macam mana. So dengan keadaan CCTV, ada CCTV juga salah satu cara lah untuk saya pantau. Dan automatik sebenarnya dia orang pun akan ikut apa yang saya suruh sebenarnya. Lebih kurang macam tu. Melalui temu bual ini, saya boleh nampak sifat akak yang sangat penyayang, sangat menjaga, sangat menitik beratkan perniagaan akak. Dan akak juga mementingkan niat utama, iaitu niat kerana Allah, meniaga kerana Allah. Jadi, apa pendapat akak, selain pada niat, apakah sifat yang perlu ada pada seorang peniaga itu? Betul, saya kalau ikutkan, kalau apa menjaga pekerja ni, memang saya sangat menitik berat. Kalau kita jaga dia orang, insya-Allah kita buat yang terbaik, dan dia orang pun akan buat yang terbaik untuk kita. Saya selalu fikir macam tu. Kalau kita buat baik dengan orang, insya-Allah orang akan buat baik kita. Macam tu juga pekerja. Kalau bosnya baik, insya-Allah staffnya pun juga akan baik. So saya cuba jadi yang terbaik untuk pekerja saya. Dan saya pun Alhamdulillah 14 orang pekerja saya ni, Alhamdulillah semuanya, Alhamdulillah. Bagi saya bersyukur Allah hadirkan pekerja-pekerja yang terbaik lah untuk saya. Kalau bagi saya lah, setiap usaha ni, selain apa cakap
berniaga niat kerana Allah. Lagi sifat yang perlu ada adalah mestilah berniaga juga. Seorang berniaga ni dia mestilah seorang yang berdisiplin, dan dia juga mestilah mempunyai kekuatan mental yang agak kuat. Contohnya dia kena rajin berfikir untuk perniagaan dia, untuk buat yang lebih terbaik. Dan kalau boleh dia jangan cepat menjadi lalang. Selalunya jangan cepat mendengar hasutan-hasutan orang. Itu kalau bagi saya, seorang peniaga ni dia kena mempunyai mental yang kuat lah. Dia kena fikir, kalau boleh selidik dulu sebelum buat satu keputusan. Tanya orang, ataupun kita banyak kaedah-kaedah kan yang ada kan, untuk kita membuat satu keputusan. Memang kita tak pasti kadang keputusan itu adalah tepat atau tak, tapi kita boleh boleh kita kaji sidik terlebih dahulu. Sebab kita ni seorang bos ni memanglah dia ada kata putus, dia nak buat sesuka hati, tapi takut kita salah mengadili, kita juga yang akan susah juga nanti. Salah satu itulah. Dan peniaga juga kena disiplin. Walaupun bos kan, walaupun namanya bos, tapi dia tetap kena disiplin. Dia juga tetap setiap hari dia kena juga pantau staff dia. Tak boleh dia tinggal macam tu saja. Dia kena ada kat kedai, dia kena tengok staff dia, dia kena tengok kalau bahagian masakan, dia kena tengok pekerja dia, semua dia kena pantau dari segi kebersihan, dari segi kedatangan, dari segi pergerakan staf, perbuatan staf. Kita semua kena tengok. Jadi tak boleh bila ada setengah orang cakap kedai dah maju, mesti nanti abaikan semua kan. Tak, semua tu tak boleh tinggal. Saya dan suami terpaksa orang cakap, kami terpaksa bahagikan dua tugas. Saya selebihnya akan handle di kedai yang untuk staf menjual saja. Kalau macam suami, dia akan handle di bahagian dapur lah, untuk bahagian masakan, untuk memastikan makanan yang sampai ni adalah bersih, adalah yang terbaik lah. Memang kalau suami saya ni bab kebersihan memang dia sangat menitik berat, sangat-sangat. Sebab tu saya sangat percaya bab kebersihan ni. Bila kita buat bersih, insya-Allah memang Allah akan tolong. Dan sebab saya dah buat benda ni dah 6 tahun, alhamdulillah, memang bila kita bagi orang makan dengan baik, insya-Allah Allah akan tolong. Saya dah fikir tu, kalau kita bagi orang makan kotor, dan kita juga akan makan kotor nanti. Orang akan bagi kita makan kotor, dia automatik dia akan jadi macam tu. So kalau kita, lebih eloknya kita buatlah sebaik-baik yang mungkin. Bagi saya, peniaga juga kena ada sifat sabar, yang utamanya dengan customer lah. Saya sebenarnya bukan seorang yang sabar. Sejujurnya dahululah saya berniaga, saya bukan seorang sabar. Kalau suami saya, dia sangat sabar lah. Dia macam mana saya cakap, saya dengan customer ni cepat sikit suka melenting. Bila customer yang terlalu banyak songeh, saya malas sangat nak layan. Sebab saya fikir, lantaklah kan, nanti orang lain datang beli. Bila lama kelamaan suami saya cakap, tak boleh berperangai macam tu. Nanti berniaga, nanti makanan sedap, tapi orang tak nak datang sebab saya, sebab perangai saya yang menjengkelkan. So kat situ saya banyak belajar lah. Banyak suami lah, banyak tegur, banyak ajar. Kalau nak jadi seorang peniaga ni, ikutlah sifat Rasulullah, macam mana cara Rasulullah. Jadi saya pun fikir, iyalah yang terbaiknya. Suami saya pesan, kalau saya bertekak ataupun saya bergaduh dengan customer, apa yang saya dapat? Saya tak dapat apa. Saya tak pernah dapat apa. Dan saya silap-silap saya rugi. Customer tu tak akan datang lagi. Dan mana tahu kalau dia beritahu kawan yang nak try, tiba-tiba dia cakap orang saya tak okey, dan dia tak akan datang lagi. So buat apa saya nak bersikap macam tu? Lebih baik saya buat je apa yang customer suruh. Kalau boleh janganlah melawan customer. Itulah, kena banyak sabar. Kadang-kadang ni customer memang banyak ragam. Saya sepanjang saya berniaga ni, saya jumpa macam-macam customer. Ada yang macamnya. Tapi kita sebagai peniaga, kita kena berfikir dengan waras, yang mana yang baik kita ikut, yang mana yang buruk kita tinggalkan. Itulah yang saya selalu fikir, yang saya selalu pegang lah. Dan yang paling penting lah bagi saya, sebagai kalau kita usahawan ni, kena jagalah kan bab kewangan lah. Sebab selalunya bos ni kan, bila bab kewangan je mesti akan terpesong. Itu yang pentingnya tu. Kita kena ada account, kita kena pastikan aliran keluar masuk kita tu dengan cara yang betul lah. Sebab kita tak tahu, nanti kan kita rasa duit kita banyak, padahal kita tak ada duit pun. Sebab kita tak buat account yang betul lah. Lebih kurang macam tu.
Dah tak sedar kita dah kepada penghujungnya. Seronok saya dapat menemukan akak melayan saya dengan baik. Jadi sebelum pengakhiran, apakah nasihat akak untuk mereka orang-orang Islam di luar sana yang baru nak mencuburi bidang perniagaan? Saya memang suka kalau orang interview, orang tanya tentang pengalaman. Saya suka bercerita kepada orang sebab tak semua orang ada pengalaman yang sama kan. Tapi untuk orang yang bertanya sajalah. Kalau tak ni saya tak adalah nak cerita pengalaman diri hidup saya ataupun perniagaan saya kepada orang lain. Macam bagi saya lah, kalau untuk yang baru-baru mula nak berniaga ni, boleh, tak ada masalah, berniaga lah. Sebab saya pun pada mulanya saya ragu-ragu, tapi saya tak minat. Tapi macam mana, atas desakan lah, orang cakap desakan hidup, sebab tak dapat peluang pekerjaan, jadi saya berniaga dengan suami lah. So macam mungkin risiko yang akan diambil tu memanglah agak orang cakap agak tinggi. Tapi semacam kalau baru mula nak berniaga tu, seeloknya ambil lah perniagaan yang kalau boleh modalnya kurang, dan risikonya pun kurang. Kalau boleh berjinak-jinak dululah dalam, macam bagi saya yang mudah lah sekarang ni yang saya nampak kan, berniaga online, mungkin boleh jadi dropship dulu, mungkin jadi agent dulu, perlahan-lahan ambil ilmu, ambil pengalaman. Nanti baru boleh kita buka kedai kita sendiri, baru kita ambil, kita buat produk kita sendiri. Bagi saya lah, saya memang suka mula daripada bawah. Sebab saya nampak perjalanan mula daripada bawah tu dia sangat macam indah. Bagi saya, kita akan tahu step by step. Tapi tak ada masalah. Kalau ada rezeki, boleh buka yang lagi, contohnya ada modal besar, boleh buka kedai terus, tak ada masalah. Itu rezeki adik. Continue. Mungkin itu rezeki awak dapat buka kedai terus dengan usia muda. Jadi dekat situ pun boleh belajar. Sekarang ni pun ada banyak kelas-kelas perniagaan. Boleh cari mentor, boleh cari coach kan, untuk bimbing kita. Sekarang ni dah mudah. So tak ada masalah sangat. Cuma bagi untuk yang baru nak berniaga ni, hati kena kuat, mental kena kuat, kena faham risiko berniaga ni. Berniaga ni dia ada hari ada untung, ada hari dia rugi. Dia tak semestinya hari-hari dia untung dan tak semestinya hari-hari dia rugi. Kita tak tahu. So peniaga ni dia banyak risiko lah. Tapi kalau dah pilih untuk jalan jadi peniaga tu, so kita kena hadapi lah. Kita kena aim matlamat kita, apa yang kita buat supaya kita dapat berniaga. Jangan separuh jalan lah, maksudnya macam tu. Tapi insyaAllah saya doakan untuk adik-adik kat luar sana, kalau nak berniaga tu boleh try, cuba buat yang terbaik. Tak salah berniaga ni. Yang penting ada minat sikit pun okey je. Tak ada minat pun boleh berniaga tau. Saya sendiri mengakui saya tak ada minat untuk berniaga, tapi itulah, minat tu rupanya datang lepas tu. Mula saya tak percaya ada orang cakap nak berniaga ni kan ada minat. Sebab saya ni family background semua, ayah mak saya kerja, so tak ada yang berniaga. Dan adik-beradik mak saya, adik-beradik ayah saya pun tak ada yang berniaga, semua kerja. So saya yang berniaga. So saya memang tak ada minat. Tapi itulah orang cakap, minat tu datang lepas tu. Saya cuba dulu, saya try dulu, dan alhamdulillah. Rupanya saya ingat ke saya seorang aja yang macam ni. Saya ada jumpa satu owner kedai makan. Owner ni saya tanya dia pun sama macam saya. Rupanya atas desakan hidup, kita cuba berniaga, kita buat yang terbaik. Sebab kita nak menjadi orang yang berjaya, kita mesti nak berniaga kita berjaya. So kita buat yang terbaik, kita fikir yang terbaik, kita cuba buat sehabis baik untuk bagi berniaga kita ni okey, terbaik, maju. Alhamdulillah. Rupanya tak minat tu, lepas tu akan minat pula. Macam tu lah. Bukan, tapi yang satulah saya pesan, ingatlah, kalau aku boleh berniaga ni, janganlah sekadar fikir untuk mencari untung. Kalau boleh tu kita berniaga kerana Allah. Sebab macam mana, sebab berniaga ni memang 100% kita hanya bergantung kepada Allah. Sama juga orang lain, cuma kita ni lebih dekat. Kita ni sentiasa merayu-rayu kat dia. So, Allah Tuhanku, habiskanlah jualanku hari ni, ya Allah. Aku lakukanlah jualanku hari ni, ya Allah. Ya Allah, semoga ramai orang kat kedai aku, ya Allah. Kita sentiasa berdoa macam tu. Jadi semoga kalau adik-adik ni ataupun orang luar sana nak niaga tu, yang penting niat ikhlas kerana Allah dan sentiasa bersedekah. Dan bersyukurlah kalau kita dapat jadi orang yang berjaya, supaya kita dapat bantu orang-orang yang susah, insya-Allah.
kasih akak sekali lagi kerana menerima pelawatan kami untuk Ditemu Bual. Kami doakan semoga perniagaan akak terus maju dan berjaya hendaknya. Ya adik, sama-sama. Terima kasih juga saya ucapkan sebab sudi nak temu ramah saya. Sungguhnya saya ni pun tak adalah sehebat mana. Saya cuma peniaga nasi kandar sahaja. Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa, tersalah cakap sepanjang perbualan ni lah. Semoga adik dan tim akan terus maju jaya. Semoga saya doakan supaya adik ataupun adik dan tim dapat jadi usahawan yang berjaya, insya-Allah satu hari nanti, mana tahu kan. Okey, insya-Allah nanti bila dah habis PKP senang-senang datanglah kedai. Nanti saya belanja nasi kandar ya. Assalamualaikum.